Okay, orang tak waras, dia kata dah bumi pusing sendiri. Macam kasut tadi lah. Macam mana kasut ni boleh mai ke depan? Kasut ni berjalan sendiri. Dia kita tak pakai cakap tu. Lagi. Kita mengembara sampailah ke kutub utara. Sampai ke kutub utara, kawasan ais. Tak ada orang duduk di situ. Tiba-tiba kita jumpa satu rumah kayu elok je siap. Orang tak ada. Kalau orang tanya kat kita, rumah kayu ni jadi sendiri ke atau ada orang mai buat? Hukum akal kita mengatakan dah tentu ada orang mai buat. Mana boleh rumah kayu ni jadi sendiri? Kan? Macam itulah juga bumi kita. Lahir-lahir tengok-tengok ada dah alam semesta ni. Hukum akal kita kata jadi sendiri ke ada orang mai buat? Sudah tentu ada orang mai buat. Segala bumi, segala langit ni. Dan isi antara keduanya. Ya? Ini menunjukkan memang ada satu kuasa, itulah kuasa Tuhan. Contoh. Itulah kuasa Tuhan. Saya teringat zaman duduk di asrama dulu ni. Bila sampai 1 April, zaman budaya April Fool. Dia pakai nak kenal kawan-kawan. Saya pun terlibat sekali lah. Orang kenal kita, kita pun kenal orang. Kan? Antaranya, bila sampai malam 1 April tu semua pakat tak mau tidur. Siapa tidur mesti kenal. Bila tidur tu, bangun esok pagi, muka bercenting dia dah. Kawan-kawan dah centing. Jadi kalau ikut hukum akal, adakah centing tu berlaku sendiri ataupun ada kawan-kawan dah centing? Sudah tentu ada sesuatu yang centing muka kita. Mana boleh tiba-tiba muka kita elok, bangun pagi penuh dengan tumpuk-tumpuk, muka jadi rupa tengkorak. Yang mana boleh? Ataupun kawan saya pergi ikat tangan dia. Tidur kat katil, ikat tangan ni dengan tali kasut kat bucu katil belah ni. Tangan ni bucu katil belah ni. Kaki ni bucu katil belah tu. Satu kaki yang tempat ikat. Dia pegang. Pegang. Macam mana kawan tak boleh nak lepas? Tapi sebab satu kaki ni dia terlepas, dia boleh tendang. Satu tali sebelah ni boleh terlepas semua. Tapi dia tak tahu siapa buat. Jadi kalau kita lah tidur kan, bila bangun jaga-jaga tu tengok tangan kita dah terikat kat bucu katil dah. Jadi hujah akal fikiran kita mengatakan apakah tali tu mai ikat kita sendiri ataupun ada kuasa, ada orang mai tolong ikat. Sudah tentu kita kata ada orang mai tolong ikat. Maksudnya ada orang mai tolong ikat. Jadi untuk kita tahu wujudnya kuasa Tuhan ni, tak payah Quran pun boleh tahu dah bila kita bijak menggunakan akal. Macam rumah di kutub utara tadi. Jalan-jalan jumpa rumah di kutub utara. Orang tak nampak. Tapi hujah akal kita mengatakan rumah ni mesti orang yang buat. Dok pun malaikat buat. Dok pun jin buat. Makhluk lah buat. Mesti ada sesuatu yang buat. Walaupun kita tak nampak tukang buat. Kita berjalan dalam hutan. Jalan-jalan jumpa jerat. Jerat bidah. Akal kita mesti kata jerat ni mesti ada orang buat. Mana boleh kita kata jerat ni tak dia buat sendiri. Mana boleh kita kata dak alam ni dia jadi sendiri. Mana boleh kita kata alam jadi sendiri, mesti ada tukang buat. Sebab jerat tadi pun kita kata ada orang buat. Sedangkan kita tak nampak siapa yang buat. Kita nampak hasil buatan dia saja, iaitu jerat. Bumi pun sama. Tuhan kita tak nampak, kita nampak hasil buatan dia saja. Tengok-tengok ada bumi, ada gunung, ada tumbuh-tumbuhan, bintang, langit semua. Sudah tentu ada yang buat, walaupun kita tak nampak tukang buat dia. Tak payah. Hujah Quran pun kita boleh tahu dah. Mesti ada orang buat. Takkanlah tiba-tiba kita jumpa jerat dalam hutan, orang pun tanya. Jerat ni dia buat dia sendiri ke ataupun orang tolong buat? Kita pun nanti nak buka Quran dulu nak tengok. Buka Quran cari. Jerat ni dia buat diri dia sendiri ke ataupun ada manusia yang tolong buat? Tak payah. Hujah akal pun dah cukup. Hujah akal pun dah cukup. Satu lagi contoh. Kita penat-penat kerja di kebun, balik tengah hari, tengok-tengok di atas meja bawah tudung saji dah siap dah lauk, nasi semua. Jadi hujah akal kita mengatakan apakah lauk nasi tadi ni semua dia siap sendiri. Tak, mesti ada orang yang tolong buat. Yang masak nasi, yang tolong hidang. Begitulah juga alam ni. Mesti ada sesuatu yang dah buat alam ni, barulah alam ni boleh ada. Itu satu hujah. Golongan aktif ni kata, sekiranya Tuhan ada, dia mesti boleh nampak.
Semua benda boleh nampak. Jadi bila Tuhan tak boleh nampak, maksudnya Tuhan ni tak ada. Jadi ada satu kisah tu. Kisah Imam Abu Hanifah. Dia berdialog dengan satu orang yang tak percaya Tuhan, orang ateis. Imam Abu Hanifah ni baru budak lagi masa tu. Apa soalan Imam Abu Hanifah? Dia tanya, pada diri kamu ni ada roh tak? Ada? Cuba kamu tunjuk, mana ada roh tu? Ada orang tu tak boleh tunjuk. Ada roh ke tak ada? Ada. Mana ada roh tu, cuba tunjuk. Tak boleh tunjuk. Macam tu lah Tuhan. Ada Tuhan tak? Ada. Cuba tunjuk. Tak boleh tunjuk. Tak boleh nak tunjuk. Samalah satu cerita. Cerita ni cerita betul ke tak betul tak tahulah. Tapi kita boleh ambil sebagai teladan. Kononnya satu orang guru, dia ni tak percaya Tuhan. Dia mengajak budak-budak kecil. Dia cakap budak-budak kecil ni, hantu nampak tak? Tak nampak, jawab budak-budak. Maksudnya hantu tak ada. Jadi budak-budak pun betul. Tuhan nampak tak? Tak nampak. Maksudnya Tuhan tak ada lah. Dia cakap macam tu, dia ajak anak-anak kita ni. Jadi satu orang budak ni dia bijak sikit. Dia kata, cikgu ada fikiran tak? Ada? Cuba cikgu tunjuk fikiran cikgu kat mana. Mana ada fikiran cikgu? Dia tak boleh nak tunjuk. Maksudnya cikgu tak ada fikiran. Cikgu tak ada otak lah. Dah dia termakan. Termakan boleh cakap budak tu. Jadi Tuhan ni tak boleh nak tunjuk. Tak boleh nak tunjuk di mana. Tapi dia ada.